Assalamualaikum guys. So hari ini saya nak bercerita berkenaan dengan perancangan persaraan. So antara benda yang penting dalam merancang kewangan kita adalah dengan kita merancang kita punya persaraan. Kita pun tahu bila kita bersara satu hari nanti, bila kita dah tak mampu lagi untuk bekerja pada waktu tu sebab kita dah tua dah kan. Waktu tu kita akan tahu betapa pentingnya untuk kita merancang kita punya persaraan. Jadi dalam video kali ini saya nak sharekan dengan korang semua bagaimana tips dan triks untuk kita merancang persaraan kita supaya satu hari nanti bila kita bersara, kita dah tak perlu lagi untuk bekerja ataupun kita meminta-minta dengan orang lain. Apabila kita bersara satu hari nanti, kita memerlukan pendapatan yang konsisten ataupun secara lebih kasarnya adalah kita perlukan passive income, iaitu income yang kita boleh dapat setiap bulan ataupun setiap tahun tanpa kita perlu bekerja. Ada beberapa cara untuk kita mendapatkan passive income. Antaranya, yang pertama adalah dengan kita mengambil keuntungan daripada syarikat kita. Sebagai contoh, waktu kita bekerja ataupun sekarang ni kita dah bina perniagaan. So bila kita bersara nanti, kita dah bolehlah ambil keuntungan daripada perniagaan yang kita dah bina lama dah. Tapi dengan syarat perniagaan tu ada keuntungan lah. Kalau perniagaan tu rugi tak boleh lah kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada segi pelaburan, iaitu investment. So pelaburan ni ada dividen. So setiap tahun pelaburan tu akan ada bagi dividen. So dengan dividen tu kita boleh gunakan duit tu untuk kita bersara. Ataupun yang ketiga adalah dengan duit keluarga bagi ataupun anak-anak bagi. So benda ni saya tak nak sentuh sangat lah. Tapi andai kata kalau korang rasa korang boleh jamin yang bila korang bersara, anak-anak korang akan bagi duit, ataupun bila korang bersara memang ada orang tolong bagi korang duit, saya ucapkan tahniah lah kan. Tapi saya pasti dan saya yakin kebanyakannya orang yang tengok video ni, kebanyakannya ramai yang tak ada macam tu. Sebab kita tahu hati manusia ni boleh berubah. Ada pepatah orang tu pernah bagi tahu, satu orang ibu boleh menjaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu boleh jaga satu orang ibu. Jadi sama-sama kita fikirkan dan kita renungkanlah bagaimana untuk kita merancang kita punya persaraan. Saya ambil sebagai contoh, sebagai contoh andai kata kalau saya ni sebagai seorang engineer dekat satu syarikat dan saya mempunyai gaji sebanyak RM5,000 sebulan. Dengan RM5,000 sebulan ni, apa saya buat adalah RM5,000 ni saya bayar rumah, saya bayar kereta, saya bayar makan minum, bil api, saya bagi family. Dan dengan RM5,000 inilah saya akan gunakan duit ni untuk menampung saya punya kos harian ataupun saya punya kos bulanan untuk saya teruskan kehidupan, iaitu saya punya lifestyle sekarang ni lah. Dan andai kata satu hari nanti bila saya bersara, kalau saya nak lifestyle yang sama, saya nak pakai kereta yang sama, saya nak rumah yang sama, saya nak bayar bil yang sama, saya perlu ada pendapatan sebanyak RM5,000 sebulan, sama macam waktu saya bekerja. Kalau saya ambil sebagai contoh yang pertama, iaitu daripada keuntungan perniagaan, andai kata kalau saya nak menggunakan kaedah keuntungan perniagaan untuk saya merancang saya punya persaraan, saya perlu pastikan bahawa bila saya bersara nanti, company yang saya punya tu, iaitu company yang milik saya itu, saya perlu pastikan sebelum saya bersara, company tu dah ada positive cash flow dan keuntungan company bersih setiap tahun tidak kurang daripada RM60,000. Sebab dengan RM60,000 ni lah saya nak ambil. Dan kita tahu RM60,000 ni tidak termasuk dengan kos-kos yang lain. Dah tolak overhead, dah tolak everything. Haruslah bersih untuk saya seorang saja. Sama juga dengan contoh yang lain, iaitu contoh yang kedua, iaitu menggunakan dividen daripada hasil pelaburan saya untuk saya gunakan sewaktu saya bersara satu nanti. Di mana saya perlu pastikan keuntungan dividen setiap tahun tidak kurang daripada RM60,000. Jadi untuk video kali ini, saya tak nak sentuh berkenaan dengan perniagaan dan saya tak nak sentuh berkenaan dengan duit yang family bagi. Sebab saya rasa benda tu saya rasa kurang relevan untuk saya sentuh. Cuma dalam video kali ini, saya nak bersentuh lebih pada kaedah menggunakan dividen ataupun dengan kaedah pelaburan untuk kita bersara. Okey, yang pertama sekali, sebelum kita nak melabur duit kita untuk kita bersara satu hari nanti, kita perlu cari satu instrumen pelaburan di mana instrumen pelaburan ni risiko dia tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah, dan pulangan dia pun tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah. Kesimpulan dia, ambil yang moderate risk and moderate return. Kenapa saya bercakap macam ni? Sebab kita perlu tahu konsep pelaburan. Konsep pelaburan ni sangat mudah. Apa yang kita perlu tanam dalam minda kita, iaitu lagi tinggi pelaburan itu bagi keuntungan, lagi tinggi risiko yang kita akan pegang, dan lagi kurang risiko yang kita pegang, lagi kurang pulangan yang kita akan dapat. Benda tu adalah benda orang panggil generous rules. So benda tu kita kena pegang dan kita kena tanam dalam minda kita sebelum kita nak laburkan duit kita dekat mana-mana pun. Jadi di sini saya dah listkan beberapa instrumen pelaburan yang popular dekat Malaysia ni, yang ramai orang masuk.
Jadi saya akan listkan berdasarkan turutan daripada risiko yang rendah kepada risiko yang tinggi. Alright, yang pertama sekali iaitu fixed deposit, iaitu FD. Di mana fixed deposit ni boleh bagi sebanyak 1% hingga ke 4%, di mana fixed deposit ataupun orang panggil FD adalah instrumen pelaburan yang risiko paling rendah dan pulangan agak rendah lah. Yang kedua adalah KWSP ataupun EPF, di mana KWSP ataupun EPF pulangan dia adalah boleh bagi sebanyak 3% ke 6%. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga pula adalah tabung haji. Tabung haji ni pun kita tahu pulangan dia adalah sebanyak 4% ke 8%. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat pula adalah ASB ataupun Amanah Saham Bumiputera, di mana anggaran keuntungan sebanyak 4% hingga ke 9%. Seterusnya adalah unit trust ataupun unit amanah, di mana unit amanah ni pun kita tahu, kalau anda yang tengok video ni adalah anda pernah dengar pasal unit trust dan pernah dan tahu apa itu unit trust, dan korang tahu yang unit trust ni boleh bagi 10% hingga ke 15%. So itu adalah statement yang dibenarkan oleh Bank Negara untuk ejen keluarkan kepada khalayak ramai lah, iaitu 10 ke 15%. Tapi kalau kita tengok graf, ada beberapa kita tengok fund, kita tengok company, secara purata dia amanah unit trust ni dia bagi negatif 20% setahun hingga ke 90% setahun. So risiko dia agak tinggi. Yang terakhir adalah stok, di mana stok ni boleh bagi anggaran pulangan setahun boleh bagi negatif 90% hingga ke lebih daripada 100%. Saya ambil sebagai contoh, kalau hari ni saya letak RM100, minggu depan, bulan depan ataupun tahun depan mungkin duit saya boleh jadi RM10 ataupun mungkin duit saya boleh jadi RM200 ataupun RM300. Jadi ini adalah list ataupun senarai yang saya senaraikan berdasarkan risiko paling rendah dan risiko paling tinggi. Untuk instrumen yang lain, sebagai contohnya macam emas, hak tanah, forex, CFD, option, benda tu saya rasa tak nak sentuh, sebab kalau saya nak sentuh ke semuanya, video ni akan jadi lebih panjang. Sebab senarai yang saya bagi ni, ini adalah senarai yang dah dekat dengan dekat hati kita, iaitu rakyat Malaysia, dan ramai orang masuk. Untuk instrumen-instrumen pelaburan yang lain, mungkin saya akan terangkan dalam video yang lain. Berdasarkan contoh-contoh yang saya bagi, iaitu 6 contoh instrumen pelaburan, kita dapat tahu secara konklusinya antara tempat yang paling sesuai untuk kita buat pelaburan adalah dengan menggunakan tabung haji ataupun ASB. Kalau kita nak risiko lebih bawah, bolehlah, tak ada masalah, tapi jangan lebih tinggi sebab risiko dia terlampau tinggi. Sebab bila kita dah besar satu hari nanti, kita perlukan pelaburan yang lebih selamat. Sebab bila anda kata kalau kita labur duit kita dan duit tu tidak memberikan pulangan yang kita harapkan, benda tu akan efek kita punya expenses bulanan ataupun expenses harian kita. Jadi kita cuba elak pada tempat-tempat instrumen pelaburan yang ada risiko yang tinggi. Jadi berdasarkan list yang saya bagi ni, antara tempat paling sesuai adalah dua, iaitu tabung haji ataupun ASB. Okey, jom saya tunjuk cara pengiraan dia. Okey, kalau saya ambil sebagai contoh ASB ataupun tabung haji, purata dia boleh bagi sebulan pula. Setahun dia boleh bagi sebanyak 7%. Jadi untuk kita dapatkan pulangan sebanyak RM60,000 setahun, daripada 7% keuntungan dividen tabung haji dan ASB ni, kita perlu ada tunai, itu cash, kita perlu ada sebanyak RM857,143 semasa kita nak bersara nanti. Macam mana saya dapat amount ni? Formula dia senang je, RM60,000 korang bahagikan je dengan 7%. Kalau korang tak percaya, cuba korang darabkan RM857,143, korang darabkan dengan 7%, korang akan dapat nilai RM60,000. Ini bermakna kalau dalam bank account korang ada dalam RM800,000 lebih, bermakna korang dah tak perlu fikir dah pasal duit, korang dah tak perlu fikir dah pasal kerja, sebab korang boleh letak dekat satu tempat, di mana tempat ini duit yang bekerja untuk korang. Jadi RM800,000 ni korang letak, jadi setiap tahun korang akan dapat RM60,000, RM60,000, RM60,000. So RM60,000 ni kalau saya bahagikan dengan 12, bermaksud RM5,000. So setiap bulan korang akan dapat menikmati income RM5,000 secara pasif. Dan of course lah, bila kita cakap berkenaan dengan pelaburan ni tak ada tempat pun yang boleh bagi garanti. ASP pun, tabung haji pun ada masa dia bagi 4% dan ada masa dia bagi lebih. Jadi kita ambil secara purata, iaitu sebanyak 7%. Right? That's why setiap kali kalau kita dapat dividen pada waktu tu, kita jangan guna semua. Kita hanya ambil apa yang perlu saja. Yang lebihnya kita simpan supaya benda tu akan lebih berkembang. Selain daripada itu, kalau korang menggunakan konsep pelaburan ni sebagai salah satu cara untuk korang bersara satu hari nanti, bukan sahaja korang boleh menikmati passive income RM60,000 setiap tahun, tetapi bila satu hari nanti, bila korang dah tak ada
korang dah tak ada satu hari, korang dah meninggal lah kan, duit korang ni boleh digunakan oleh ahli waris korang, iaitu anak ke, isteri ke, ataupun mak ayah korang, untuk diorang meneruskan kehidupan, untuk diorang bayar bil api air diorang, bayar rumah diorang, bayar makan minum diorang. Dan benda tu dah boleh jadikan sebagai salah seorang korang punya amal jariah, sebab korang meninggalkan satu harta untuk keturunan korang teruskan kehidupan. Tapi dengan syarat korang perlu buat hibah duit ASP ataupun tawar haji ni kepada orang yang korang nak buatkan, itu secara waris. So guys, saya rasa itu saja video yang saya nak share untuk hari ni. Of course, video ni adalah personal opinion, bukanlah financial advice. Feel free untuk korang komen dekat bawah berkenaan dengan apa pendapat korang berkenaan dengan perancangan persaraan, dan mungkin korang ada pendapat yang lebih better daripada pendapat saya bagaimana untuk merancang persaraan. Boleh je email saya ataupun boleh WhatsApp saya berkenaan dengan korang punya pendapat. So itu saja guys. So jumpa korang untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.